Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pada kali ini kita akan bincangkan ayat-ayat yang ke-32 hingga 35 dari suratul Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa khaffafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar. فقال لصاحبه وهو يخاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يخاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Satu episod yang menggambarkan tentang tamsil ataupun bandingan kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Maksud firman Allah dalam ayat ke-32, dan berikanlah kepada mereka satu perumpamaan dua orang lelaki yang kami jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur yang dikelilingi dengan dua kebun itu dengan pohon-pohon korma, dan di antara kedua kebun itu kami adakan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika dia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim pada dirinya sendiri. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pastilah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada yang terdapat pada kebun-kebun ini. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya dalam keadaan menasihatinya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dititis mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahawa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongannya.
Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, ayat ke-40, maka mudah-mudahan Tuhanku akan berikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebun-kebun kamu ini hingga menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemuinya lagi. Dan harta kekayaannya itu dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dibelanjakan. Sedangkan pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya dahulu aku tidak menyekutukan seorang pun dengan Tuhanku, dan tidak ada lagi yang suatu golongan pun yang dapat memberi pertolongan kepadanya selainkan Allah, dan sekali-kali dia tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Sudah mendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu episod yang panjang, dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengemukakan di sini seperti yang dijelaskan oleh Ibn Kathir, gambaran bila orang-orang kafir yang kita telah bincangkan dalam episod yang lepas, ketentuan hidup mereka dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang datang bandingan manusia yang beriman dan manusia yang kafir. Manusia yang beriman ini mempunyai izzah, mempunyai kemuliaan diri, yang merasakan pergantungan yang mutlak kepada Allah, dan Allah lah yang memberi kepadanya segala keperluan hidupnya. Tempat pergantungan yang mutlak yang sentiasa dibacakan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Said Qutb menggambarkan peristiwa ini dengan satu gambaran yang cukup menarik, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kemusnahan yang berlaku pada kebun seorang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyirikkannya ini, daripada satu mashhad an-nama wal izdihar kepada mashhad ad-damar wal bawar. Dari gambaran satu kehidupan yang indah, pokok-pokok yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini dengan buah yang masak ranum, anggur-anggur itu, dan ada pula pokok korma sekelilingnya, dan ada sungai-sungai, dan ada zar'a pula yang dimasukkan di sini dengan tanam-tanaman, dengan ladang yang ditanam, yang disuburkan itu. Tetapi sebenarnya, kata Ibn Kathir, bukan difokuskan kepada tanam-tanaman semata-mata. Sebenarnya dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga di sini, dimaksudkan dengan al-mal, dimaksudkan dengan harta, walaupun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkataan thamar. Thamar ini kalau kita belajar bahasa Arab, dia jamaknya dipanggil sebagai thamarah. Thamarah kadang-kadang dijamakkan juga sebagai thumur, dan kadang-kadang dijamakkan juga sebagai thimar. Ini bahasa Arab, bahasa yang cukup tinggi, dan terdapat berbagai-bagai bentuk jamak, jamak qillah, jamak kasrah dan sebagainya. Dan dia dikiaskan dengan perkataan khashab. Khashab ni kayu, jamak dia khashabah ataupun khushub. Begitu juga samar, jamaknya samara ataupun thumur ataupun thimar kadang-kala digunakan. Ada setengah qiraat yang membaca di sini wa kana lahu thumur, tidak dibaca samar. Samar maksudnya buah-buahan. Kalau thumur pun dalam satu qiraat merujuk kepada bahasa Arab digunakan juga dengan makna plural. Muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian ayat yang digunakan oleh Allah dalam yang ke-34 ini, wa huwa yukhawiruhu. Yukhawir ini dari sudut bahasa Arab, kata Muhammad Mutawalli Asy'arawi, merujuk pada yujadil ataupun yukhasim. Maknanya ada satu bentuk perdebatan yang berlaku dari sudut apa yang orang beriman mengingatkan sahabatnya supaya syukur kepada Allah, jangan syirik kepadanya. Tetapi orang kafir ini, orang yang ingkar ini, apa peduli dia? Dia dalam keadaan diuliti dengan kemewahan, dia tak pandang apa yang diperingatkan itu. Inilah lazimnya manusia. Pada satu hari, Nabi SAW berada bersama dengan sekumpulan sahabat. Dan kemudian Nabi bertanya kepada mereka, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bertanya kepada mereka, cuba kamu perhatikan fulan yang menaiki kuda yang segak itu. Apa pandangan kamu tentangnya? Sahabat-sahabat pun menjawab, ini orang yang mulia. Kalau dia meminta untuk dinikahkan, nanti kata meminang anak dara sesiapa, tentu sahaja ibu bapanya akan merestui pinangan itu. Lalu datang yang kedua dalam keadaan pakaiannya serba sederhana. Bila Nabi SAW bertanya pada para sahabat soalan yang sama, ternyata jawapan mereka dari sudut ukuran maddi menjelaskan seorang yang tidak ada apa-apa, wahai Nabi SAW. Kalau dia ini meminang anak dara seseorang daripada kita, tentulah susah orang nak menerimanya. Kerana ukuran manusia kepada orang lain biasanya
dilihat pada pakaian, dilihat pada kenderaan, dilihat daripada kemewahan hidup dunianya. Lalu Nabi SAW akhirnya menjelaskan, Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, ini orang yang kemudian yang kamu pelekehkan itu, dia ini nak dibandingkan dengan yang pertama yang kamu anggap hebat itu. Sebenarnya kalau ada satu dunia, seramai manusia di dunia, bilangan yang awal tadi dibandingkan dengan yang kedua seorang, tak sama nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, yang kedua ini lebih tinggi kedudukan di sisi Allah walaupun pakaiannya serba sederhana, kelihatan miskin. Itulah penilaian manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kemukakan di sini. Orang kaya jangan menyangka kekayaan itu bakal menyebabkan dia bebas daripada tuduhan di akhirat kelak. Jadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini satu peringatan yang penting, nak mengingatkan kepada kita hakikat hidup dunia manusia. Di antara orang yang beriman dan tidak beriman ini, penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seumpama yang digambarkan di sini. Orang miskin jangan kita pandang hina, dan orang kaya janganlah kita menganggap dengan kekayaan itu dia ni lebih daripada yang miskin. Berkata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dia mengatakan al-ata', pemberian itu bukanlah bermakna al-ikram, wa laysa al-man'u bimakna al-ihana. Tidaklah pemberian yang Allah berikan kepada seorang itu menandakan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Dan sebaliknya, tidak pula Allah menahan seseorang daripada menjadi kaya, mempunyai harta yang banyak, menandakan penghinaan kepadanya. Ini adalah ukuran yang silap. Jadi dalam konteks dialog yang berlaku di antara seorang sahabat yang aziz biimanihi, disebut oleh Syekh Ibn Ashur dalam tafsirnya, seorang yang merasa mulia dengan keimanannya, sanggup mengingatkan kawan yang kaya ini, yang kaya tetapi engkar ini, bahawa harta kamu bakal meranapkan kamu, menjahanamkan kamu. Dan benar seperti yang dikatakan itu. Daripada satu masyhad yang syakhis kamil, bagaimana buah-buahan yang enak, yang menunggu waktu untuk masak ini, tiba-tiba dimusnahkan dalam satu petir, dalam satu halilintar yang turun daripada langit, yang Allah SWT utuskan, lalu hancurlah, tidak apa pun yang tinggal. Dengan para-para pokok anggur ni tanam, biasanya dia tanaman yang melilit, yang memanjat, roboh para-para buah-buahnya habis semua, dan tidak ada satu buahan pun yang selamat akibat daripada bala ataupun bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya kalau kita kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kita, bila kita berada dalam keadaan melihat satu-satu peluang perniagaan contohnya, ataupun kita ni seorang petani yang melihat Allah dah cantik dah, kalau padi tu dah tunggu hampir menguning untuk dituai, maka kita digalakkan dalam Islam untuk mengamalkan satu doa yang Nabi anjurkan pada para sahabat tatkala mereka membawa buah-buah kurma, putik-putik kurma. Nabi SAW telah mengajar mereka satu doa, iaitulah Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim ini, Nabi SAW mengajar kita umatnya agar mengamalkan doa ini bila kita melihat satu peluang perniagaan. Umpamanya kita ni peniaga, walaupun dikhususkan sini dalam bentuk buah-buahan, tapi tidaklah bermakna difokuskan, dilimitkan kepada kegiatan pertanian semata-mata. Apa-apa kegiatan keusahawanan dilakukan itu, kita pohon kepada Allah supaya peluang yang kita nampak itu dapat diraih dan tidak merugikan kita, ataupun kita lihat tapi tidak dapat kita lakukan. Jadi kita pohon kepada Allah SWT supaya selamat kita handle sesuatu perkara itu dan kita mencapai objektif yang kita kehendaki. Maksud doa ini, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah hasil yang kau kurniakan kepada kami, berkatilah kami pada bandar kami, pada kota kami, berkatilah kami timbangan makanan kami dan apa yang kau rezekikan kepada kami. Doa ini merupakan satu hadis yang sahih riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat
Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini perkara yang penting yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Lihat si kafir yang ingkar ini, waktu melihat tanam-tanamannya hampir menjadi dan buah mula terbit, dia merasa dirinya aman daripada sebarang bala yang bakal berlaku, dan dia merasa kagum dengan usahanya sendiri. Ini silap sebenarnya. Dalam Islam kita diajar bila melihat sesuatu benda yang mengagumkan, hendaklah kita mengamalkan, membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Satu kalimah yang mudah tetapi kesannya cukup besar, dan pernah kita bincangkan perkara ini dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Kepentingan untuk ucapkan pada anak-anak tatkala mereka mula pandai berkata-kata, pandai berjalan, satu perkara yang mengagumkan pada kenderaan, pada rumah, apa-apa sahaja yang kita miliki, kita kagum, kita ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Kerana dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menjelaskan, sungguhnya bila kamu lihat satu yang mengagumkan pada diri kamu, harta kamu, pada anak kamu, atau apa saja yang kamu miliki, hendaklah kamu mendoakan keberkatan baginya. Kerana bila kita tidak meminta protection daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pendinding amalan begini, kita bimbang kalau sesuatu perkara musibah akan menimpanya, yang dipanggil sebagai fa innal aina haqqun. Sungguhnya pandangan mata yang hasad itu benar, dan dia memiliki satu kuasa untuk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ujian kepada seseorang. Dan dalam keadaan yang lain, kita juga digalakkan untuk mengamalkan satu doa, Allahumma adhib harraha wa bardaha wa wasabaha. Allahumma adhib harraha wa bardaha wa wasabaha. Allahumma adhib harraha wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, hilangkan kepanasan, kesejukan dan penyakitnya. InsyaAllah kita akan lihat doa ini, bagaimana pengamalannya. Pernah kita bincangkan dahulu, seorang sahabat yang mandi lalu dilihat tubuhnya oleh seorang yang lain, dan ada pandangan mata yang dipanggil sebagai ain, satu pandangan yang boleh membahayakan, menyebabkan seorang itu akhirnya keluar dan tidak dapat bangkit, terus jam dia dalam sungai yang sedang dimandi itu. Perkara ini telah kita bincangkan. InsyaAllah kita akan sentuh serba sedikit lagi dalam kuliah akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu usaha untuk memohon perlindungan daripada Allah dari ditimpa sebarang musibah kepada kebun, kepada perniagaan, kepada kenderaan, kepada anak-anak, kepada rumah dan sebagainya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.